Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Haziq bin Ahmad Kumari. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan As-Sunnah Qiraat Semester 1. Jadi saya akan menerangkan serba sedikit tentang isu yang berkaitan dengan Mabahith Al-Ilahiyat di bawah bimbingan Ustaz Amirul Hisham bin Afendi. Jadi tanpa melengahkan masa, let's jump to the issue. Jadi kami telah pun ditugaskan untuk menelaah ataupun mengkaji satu video yang telah di-upload ataupun telah dimuat naik oleh satu pertubuhan yang dinamakan dengan The Yayasan Ta'lim. Jadi video ini telah pun dimuat naik pada tanggal 3 April 2019. Apa itu The Yayasan Ta'lim? The Yayasan Ta'lim ini adalah salah satu pertubuhan di mana mereka membuka kelas-kelas agama secara bersemuka ataupun secara online. Jadi di dalam Yayasan Ta'lim ini juga terdapat kelas-kelas pengajian dan pengedaran bahan bacaan seperti buku-buku dan bacaan-bacaan ilmiah. Di dalam The Yayasan Ta'lim ini juga terdapat beberapa penceramah-penceramah ataupun tenaga pelajar yang masih bekerja di dalam ataupun di bawah Yayasan Ta'lim ini. Jadi setelah kami ditugaskan untuk mengkaji sebahagian statement ataupun yang telah dibuatkan oleh salah satu penceramah yang ada di dalam Yayasan Ta'lim ini, kami dapati terdapat beberapa pandangan ataupun pendapat yang digunakan adalah kurang tepat. Setelah diteliti dan dikaji, terdapat salah satu penceramah ataupun tenaga pengajar di dalam Yayasan Ta'lim ini membuat satu statement yang agak kurang tepat. Jadi kami telah pun mengambil statement beliau untuk dikaji dan diperbetulkan kembali. Jadi video yang telah di-upload ataupun dimuat naik itu telah dilakukan oleh Ustaz Muhammad Asri Sobri yang merupakan anak kelahiran negeri Selangor. Jadi Ustaz Muhammad Asri Sobri ini sebelum beliau bekerja sepenuh masa di Yayasan Ta'lim ini, beliau merupakan graduan ataupun alumni yang telah menamatkan pengajian di dalam bidang usuluddin. Ustaz Asri Sobri di dalam video yang telah di-upload ataupun yang telah dimuat naik oleh Yayasan Ta'lim ini, beliau telah membuat satu kenyataan ataupun beliau telah menyentuh beberapa bab di dalam ilmu akidah. Antara bab yang telah disentuhi adalah bab ayat-ayat mutasyabihat dan juga bab sejauh mana penggunaan akal bagi manusia. Jadi menurut beliau telah pun mengambil salah satu daripada ayat suci Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, daripada surah Toha ayat yang ke-5. Jadi di dalam ayat ini beliau telah menyatakan bahawa terdapat dua kaedah untuk memahami maksud daripada ayat ini. Jadi beliau pun menerangkan bahawa dua kaedah ini bersamaan dengan dua golongan, iaitu contohnya seperti contoh, kalau kaedah pertama, golongan pertama, kalau kaedah kedua, golongan kedua. Jadi beliau menerangkan lagi bahawa kaedah yang pertama untuk golongan awam. Golongan awam ni golongan yang untuk orang awam, untuk orang yang tidak mengaji lebih ataupun orang yang tak tahu sangat tentang ilmu tauhid ataupun ilmu yang dibincangkan ini. Jadi menurut beliau, orang-orang seperti ini cukup hanya beriman dengan ayat ini sahaja. Tidak perlu untuk tahu lebih, tidak perlu untuk tahu makna dia. Tetapi untuk kaedah yang kedua, untuk golongan yang kedua pula,
Beliau menerangkan bahawa golongan ini adalah golongan yang arif, golongan yang tahu, golongan ahli kalam. Jadi untuk golongan seperti ini, beliau telah menegaskan bahawa golongan ini perlu tahu makna dan juga perlu beriman dengannya. Jadi bila kita dah perlu tahu makna, kita kena tahu hakikat sebenar mengetahui makna tersebut. Tidak boleh membuta tuli mengetahui maknanya. Jika kita membuta tuli menggunakan akal kita sendiri tanpa ilmu pengetahuan, boleh tersesat akidah kita. Jadi setelah apa yang telah saya nyatakan, kita tidak boleh membuta tuli menterjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran mengikut kefahaman logika kita ataupun mengikut kefahaman logik kita. Kita tidak boleh membuat keputusan ataupun tingkah laku sedemikian rupa. Okay? Jadi kita perlukan ilmu pengetahuan, kita perlukan pelbagai ilmu akidah, ilmu tafsiran, supaya kita dapat menterjemahkan ayat suci Al-Quran mengikut konsep yang betul. Jadi di dalam surah Toha ayat yang kelima yang telah diambil sendiri oleh Ustaz Asri Sobri ini, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi di dalam ayat ini adalah antara ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kita selaku manusia, selaku hamba Allah, kita tidak boleh menterjemahkan ayat ini mengikut kehendak kita, mengikut fahaman kita, ilmu kita yang tidak betul. Jadi kita perlukan konsep yang sebenar ataupun ilmu yang betul untuk kita tahu apa sebenar maksud ayat ini. Konsep sebenar ataupun konsep yang betul adalah dengan menggunakan akal yang muhkam. Akal yang muhkam ini adalah akal yang berfikiran bahawa Allah itu tidak berjisim, Allah itu tidak menyerupai sebarang apa pun. Allah itu ada dengan adanya, Allah itu berada di dalam iradahnya, kehendaknya. Jadi kita tidak boleh selamba kita menterjemahkan Allah itu begini, Allah itu berada di sini, Allah itu mempunyai tangan, Allah itu seperti fahaman kita, Allah itu menyerupai hamba-hamba dia. Kita tidak boleh berfikiran seperti itu. Jadi kita perlu menggunakan akal yang muhkam ini untuk menetapkan akidah kita, untuk menguatkan iman kita, supaya kita tidak berfikiran seperti orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang yang membuta tuli dalam menterjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan adanya akal yang muhkam ini, kita tak akan mudah-mudah sahaja untuk menterjemahkan sebarang ayat suci Al-Quran mengikut kehendak kita. Lagi-lagi bila ayat itu bermain dengan sifat ketuhanan. Jadi akal yang muhkam ini perlu ada di dalam diri setiap mukmin untuk senantiasa mengekalkan akidah yang benar dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan akal yang muhkam, kita mampu membezakan di mana terjemahan yang betul, di mana terjemahan yang sesat lagi tidak benar. Jadi di dalam video yang telah dimuat naik itu, Ustaz Asri Sobri menegaskan ataupun mendakwa atau lebih dikenali dengan membuat satu kenyataan, di mana beliau menyatakan bahawa akal ini adalah ibu segala Tauhid. Tauhid ini adalah seperti kepercayaan yang sesat. Beliau juga mendakwa bahawa akal ini adalah akidah iblis, di mana beliau mengambil dalil di mana aku lebih baik darinya, iaitu dialog di antara iblis dengan Allah ketika Allah menyuruh iblis ataupun Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi beliau menggunakan dalil itu untuk menguatkan lagi kenyataan beliau bahawa akal ini adalah
ibu segala syaitan ataupun akidah iblis. Jadi di dalam kenyataan panas yang telah dibuat oleh Ustaz Asri Sobri ini, beliau boleh menimbulkan pelbagai tanda tanya, pelbagai fitnah ataupun pelbagai salah faham di antara masyarakat tersendiri ataupun di antara orang-orang yang mendengarnya. Jadi saya ditugaskan untuk membuat kesan sampingan ataupun kesan memahami bagi orang-orang yang mengambil fahaman Ustaz Asri Sobri ini sebagai fahaman mereka. Jadi kenyataan ini terang-terang lagi bersuluh bahawa kenyataan yang kurang tepat ataupun kenyataan yang salah. Jadi perkara ini perlu dipangkah dan perlu dihadirkan dengan kenyataan yang benar. Jadi orang-orang yang mengambil kenyataan Ustaz Asri Sobri ini, mereka boleh menimbulkan salah faham di antara diri mereka sendiri ataupun mereka boleh merosakkan fahaman mereka. Jadi penggunaan akal yang betul perlu diterapkan oleh semua orang, terutama sekali oleh masyarakat umum, agar perkara ini tidak lagi diulangi, kerana kita sendiri tahu bahawa akal dan manusia ini saling berkait dan tidak akan terputus. Jadi kaedah yang sebenar perlu diutamakan supaya masyarakat yang ingin tahu lebih di dalam ilmu-ilmu ini tidak akan sewenang-wenangnya jatuh di dalam kenyataan-kenyataan yang salah. Jadi di antara cara ataupun penggunaan akal yang baik adalah dengan menelaah ulama-ulama ataupun menelaah ilmiah-ilmiah yang sumbernya 100% sahih dan benar. Jadi di antara salah satu cara berfikir yang benar adalah dengan akal yang muhkam, iaitu seperti yang saya terangkan tadi adalah dengan berfikiran bahawa Allah itu tidak berjisim dan Allah itu sebagainya kita tidak boleh mengumpamakannya seperti mana yang kita kehendak. Jadi Allah dengan kehendaknya dan Allah ada pada adanya dia. Kita tidak boleh mengumpamakan dengan perumpamaan lagi-lagi dengan perumpamaan seperti makhluk-makhluk lain. Jadi ini sahaja yang saya dapat di dalam isu yang berkaitan dengan mabahis ilahiyat ini. Jadi jikalau ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam pembentangan saya ini, saya mohon untuk Ustaz memperbetulkan ataupun memberi tunjuk ajar yang lebih baik ataupun lebih benar pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.